utama Liga Super. Dan nampaknya situasi itu akan terus dikekalkan. Dan legenda yang kembali ke Ibrahim dapat peluangnya pada malam ini. Masa beraksi bersama dengan Melaka United. Ini menyaksikan Ibrahim kembali semula dalam jersey Harimau Selatan, masih lagi memiliki sentuhan dari segi umpanan yang boleh membuka ruang terutamanya di bahagian serangan. Haris Harun juga dimasukkan oleh Benjamin Mora. Pertukaran di bahagian tengah. Ini terus mengintai peluang. Karena penjuru yang mereka miliki, hasil usaha yang digerakkan oleh Matthew Davis. Dari Safik untuk Arif. Teran Arif tinggi. Hampir-hampir peluangnya terbuka. Peluang keemasan untuk Aidil dipersia-siakan. Ya, sayang sekali ya untuk JDT. Satu hantaran yang begitu baik daripada Arif ke bahagian far post. Mauricio Fernando Rodriguez sebenarnya dengan umpanan, tetapi tidak dikeluarkan dengan baik oleh pertahanan Kedah. Tetapi Aidil di situ. Ia satu teknik yang suka dilakukan, tetapi pujian kepada Syahril Syahari juga. Tandukan yang dilakukan oleh Fernando Rodriguez telah diselamatkan. Ya, kita lihat bagaimana satu hantaran yang begitu baik dilakukan oleh Aris sebentar tadi, mencari di bahagian far post pintu gol pasukan Kedah, tetapi tandukan yang dilakukan oleh Fernando sebentar tadi tidak dapat menemui sasaran, dikeluarkan oleh Rodney, tetapi sayangnya peluang yang terbuka luas kepada Aidil sebentar tadi tidak dapat digunakan sebaik mungkin, kerana mungkin kita melihat bagaimana beliau menyedari bola itu datang terlalu tinggi untuk beliau cuba untuk menahan terlebih dahulu ataupun untuk melakukan rempatan terus. Haris hanya melakukan 3 penampilan untuk JDT sepanjang musim lalu. Mas beliau terpaksa diketepikan. Kira sepanjang musim untuk saingan Liga Super hanya beraksi pada aksi terakhirnya di Liga Super adalah sewaktu berdepan dengan Kedah dalam saingan pada Subangsih. Dan kecederaan yang dialaminya memaksa beliau diketepikan. Bagi hantaran mencari Fernando. Lepas dan Fernando, kuisan yang dapat dilakukan. Amirul Hisham untuk membantu Syahril Syahari. Dan bagi saya lariannya cukup baik ya, kerana beliau tidak putus asa. Saya rasa banyak penyerang akan lompat keluar daripada perkara semua. Dan Safik Rahim sekali lagi. Tangkapan yang terlucut dari Syahril. Gonzalo Cabrera mencuba, pada dihalang. Tazim yang dilihat lebih banyak mengasak hujung separuh masa yang kedua ini. Ya, kalau kita lihat keseluruhan di separuh masa kedua Farizal Malias, tidak ada sekalipun gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Kedah ataupun percubaan yang dilakukan, kerana kita lihat
beliau tidak diuji oleh pemain-pemain pasukan Kedah. Inilah masalah yang berlaku untuk pasukan Kedah mereka, kerana mereka setiap kali mereka mendapatkan bola, mereka terus hilang bola. Mereka perlu lebih mengawal bola seperti mana yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan JDT. Ya, bagi saya bukan saja itu ya. Bagi saya mereka perlu lebih berani. Mereka perlu berani apabila mempunyai bola. Mereka perlu berani untuk mencorakkan permainan mereka. Apakah permainan Kedah? Mereka perlu meletakkan dalam perlawanan seperti ini. Kerana mereka tahu mereka boleh bermain bola sepak. Mereka boleh mempunyai hantaran-hantaran yang lebih baik. Tetapi pada malam ini ia tidak menjadi. Permainan yang akan perlu dilakukan oleh PAN dengan Kuala Lumpur. Pasukan berwajah baru untuk musim 2021. Kelvin Mantan, Nur Hisham, Rizal, kepada Anu Mantan. Pada kehadapan ada ruang untuk Kedah. Zaimi, panjang agak lemah, dilepaskan oleh Rozaimi Rahman. Tetapi itu sesuatu yang kita tahu Rozani boleh lakukan. Mungkinan ada sedikit kuisan yang melambatkan pergerakan bola, tetapi ia adalah positif. Kerana sudah lama Rozani tidak bermain dalam tahap Liga Super. Panan yang dilakukan untuk Sherman. Dari Sherman yang dikeluarkan dari kawasan berbahaya. Safiq Rahim menemui Arif Aiman. Rakan-rakan untuk naik ke atas. Kembali kepada Safiq. Lalu Cabrera di bahagian tengah. Robin. Safiq nampak macam tak pernah tinggalkan JDT ya. Masuk balik terus sama permainannya. Dan beliau balik semula untuk meneruskan hasrat JDT mencari angka 8. Di minit yang terakhir di separuh masa yang kedua, dah berusaha mencari jaringan yang pertama. Kepas Sherman, gabungan tinggi. Farizal bersiap sedia. Gol terbaik 20-20. Lagi Kedah terpaksa akur, tunduk kepada Johor Darul Takzim. 3 minit tambahan masa yang diberikan oleh Nazmi Nasaruddin. Hadirkan gelaran yang ke-6 bagi JDT dalam perebutan Piala Sumbangsih. Dengan dari Afiq, Davis untuk Arif Aiman. Secara keseluruhannya Ani, apa yang boleh kita jangkakan untuk perjalanan panjang bagi musim 2021 JDT dan juga Kedah ini? Bagi saya nampak seperti perkara yang sama untuk JDT. Mereka menguasai perlawanan, mereka akan memenangi banyak perlawanan. Saya menunggu untuk pasukan lain memberi cabaran kepada JDT. Sudah 7 kali berturut-turut mereka memenangi. Kadang-kadang jaraknya terlalu jauh. Pada musim lepas kemungkinan bernasib baik hanya 11 perlawanan, dan mereka telah
mempunyai gap 7 mata ya, kalau tak silap saya. Seperti untuk Kedah, mereka tidak boleh mengambil perlawanan ini seperti cara negatif. Mereka perlu mengambil positif. Di manakah mereka boleh memperbaiki permainan mereka. Mereka perlu cuba mencari filosofi mereka di mana permainan biasa mereka tidak perlu lawan siapa pun. Mereka perlu mempunyai filosofi mereka. Itu saya tahu mereka akan menunjukkan kemungkinan lebih suka menentang JDT. Tetapi sepanjang musim ini mereka mempunyai 22 perlawanan. Mereka mempunyai banyak perlawanan untuk memperbaiki diri mereka. Juga dengan tugasan di pentas Asia yang akan menanti JDT dan juga Kedah. JDT akan bersaing dalam Liga Juara-Juara dan menyaksikan